Surat tawaran KJ sertai PKR, tiba-tiba KJ jumpa Muhyiddin. Muhyiddin arahkan Azmin beri Selangor pada Perikatan Nasional. Muhyiddin yakin mampu tawan hampir 20 kerusi Pulau Pinang. Ini punca kenapa Melayu dan Cina marah pada Anwar. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin bertemu Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin hari ini. Pertemuan itu berlangsung di tengah teka-teki berkaitan landasan politik barunya setelah dipecat daripada UMNO awal tahun ini. Setakat ini butiran lanjut perbincangan antara Khairi dan Muhyiddin belum diketahui. Bersatu telah menawarkan jawatan pusat kepada Khairi dan Perikatan Nasional mempunyai rancangan penting untuknya sempena pilihan raya di 6 negeri tidak lama lagi. Sementara itu turut tersebar surat palsu berkaitan tawaran PKR kepada Khairi selepas dia menjadi salah seorang yang dipanggil dalam mesyuarat membincangkan hal ehwal ekonomi dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim minggu lalu. Surat bertarikh hari ini itu dikatakan ditandatangani oleh Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail yang menawarkan keanggotaan parti dan jawatan timbalan Presiden lantikan jawatan yang tidak pernah wujud dalam parti itu. Jenis huruf surat itu pun salah, kata Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil ringkas kepada Malaysia Kini. Khairi dipecat awal tahun ini dalam proses pembersihan UMNO terhadap kumpulan yang kritikal terhadap Presiden Ahmad Zaid Habidi. Khairi berkata, dia mendapat banyak tawaran dari pelbagai parti tetapi belum membuat sebarang keputusan. Bekas anggota Parlimen Rembau itu malah berseluruh untuk menubuhkan parti sendiri. Untuk rekod sebelum ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengadakan perjumpaan dengan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, ahli ekonomi serta pakar industri untuk membincangkan hala tuju ekonomi negara. Tidak dapat dipastikan peranan yang dimainkan Khairi dalam pertemuan itu. Dalam hantaran di Instagram, Anwar berkata, pertemuan itu adalah sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan untuk mencari idea dan pandangan daripada semua lapisan masyarakat mengenai ekonomi negara. Perbincangan turut menyentuh bidang pertumbuhan baru dan kaedah untuk memperkukuhkan ekosistem pelaburan. Segala pandangan yang dikongsikan pastinya akan digunakan untuk membentuk naratif ekonomi madani yang sedang dirangka bagi mencorak hala tuju ekonomi negara dalam tempoh jangka masa sederhana dan panjang, katanya. Perikatan Nasional meletakkan harapan besar kepada pengerusi negeri Muhammad Azmin Ali untuk memberikan hadiah kemenangan kepada gabungan itu dalam pilihan raya negeri akan datang. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkata, meskipun parti mereka adalah parti miskin, gerak kerja mereka akan memastikan kemenangan buat gabungan itu. Parti kita adalah parti miskin, tapi gerak kerja kita adalah strategi untuk menang. Menjadi kewajipan untuk Azmin memberikan Selangor kepada kita, katanya ketika berucap dalam majlis pelancaran Jentera Pemuda Perikatan Nasional Shah Alam. Untuk rekod pada 21 Mei lalu, Azmin berkata dia tidak akan bertanding pada PRN kerana ingin berehat. Bagaimanapun Muhyiddin hari ini berkata, Azmin belum diumumkan untuk bertanding DUN Selangor pada PRN akan datang. Dia belum umum tanding ke tak tanding, katanya. Azmin pernah menjadi Menteri Besar Selangor bagi Kerajaan Pakatan Harapan antara September 2014 hingga 19 Jun 2018. Dia yang pernah menjadi timbalan Presiden PKR kemudian melepaskan jawatan tersebut untuk menyertai Kabinet Dr. Mahathir Mohamad. Azmin kemudian mengetuai sekumpulan ahli Parlimen PKR untuk berpaling tadah meninggalkan Pakatan Harapan dalam langkah syaratan yang menyaksikan jatuhnya kerajaan 22 bulan Pakatan Harapan. Dia kemudian dilantik menjadi Menteri Kanan dalam Kabinet Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Azmin tewas di kerusi Parlimen Gombak dalam PRU ke-15 pada November tahun lalu kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Azmin bagaimanapun masih menjadi adun Bukit Antarabangsa. Sementara itu di pentas yang sama, Ketua Pemuda Perikatan Nasional merangkap Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari turut menyatakan harapan yang sama agar Azmin membuat demikian. Pemuda Perikatan Nasional akan memberikan fokus terbesar kepada Selangor. Takkanlah bekas Menteri Besar Selangor dan pengurusi Barisan Nasional Selangor tak boleh tolong hadiahkan Selangor kepada kita, katanya. Dalam pada itu, Ahmad Fadli yang juga ahli Parlimen Pasir Mas menyuruh pemuda gabungan parti itu merampas Selangor dengan menumbangkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional walaupun dianggap sesetengah pihak sebagai misi mustahil. Ahmad Fadli berkata, bagi perjuangan Perikatan Nasional, misi itu tidak dianggap sebagai misi mustahil. Tugas menawan Selangor bukan tugas mudah. Selangor merupakan benteng pertahanan terakhir mereka. Selangor merupakan benteng kebanggaan mereka. Kita robohkan benteng ini untuk menuju ke Shah Alam, tubuhkan kerajaan negeri, katanya. Fadli berkata dia juga yakin Perikatan Nasional akan mempertahankan kerajaan negeri Kedah, Terengganu dan Kelantan dengan kemenangan bergaya.
Oleh itu, dia menyeru pemuda Perikatan Nasional untuk bekerja keras dalam membantu kemenangan Perikatan Nasional di PRN 6 negeri. 2 minggu dari sekarang akan masuk zon perang. Anak muda Perikatan Nasional, jangan tidur malam. Kerja untuk kemenangan Perikatan Nasional, katanya. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menyatakan keyakinan bahawa gabungannya boleh memenangi hampir dekat 20 kerusi DUN untuk memperoleh majoriti mudah di 40 kerusi DUN Pulau Pinang. Sekarang dah hampir dekat 20 kerusi. Agak-agaklah kalau kita nak menang. Hanya perlu 51%. Tinggal 1% cari, takkan tak boleh, katanya seperti dipetik portal FMT. Presiden Bersatu itu berkata demikian pada Konvensyen Perikatan Nasional yang diadakan di Ibu Pejabat Gerakan Negeri di Pulau Pinang. Mengulas lanjut, Muhyiddin berkata, kemenangan Perikatan Nasional pada pilihan raya di 6 negeri akan datang boleh memudahkan gabungan itu mengambil alih kerajaan di peringkat persekutuan pada masa hadapan. Pada pilihan raya umum ke-14, Bersatu yang ketika itu menjadi sebahagian daripada Pakatan Harapan memenangi 4 kerusi DUN di Pulau Pinang, iaitu Bertam, Seberang Jaya, Sungai Aceh dan Teluk Bahang. Keempat-empat aduan itu kemudiannya kehilangan kerusi mereka di bawah Undang-Undang Anti Lompat Parti dan kerusi mereka kekal kosong sehingga kini. Susulan penjajaran semula politik pada 2020 yang menyaksikan Bersatu bekerjasama dengan PAS di bawah Perikatan Nasional. Gabungan itu kini hanya memegang 1 kerusi DUN di Pulau Pinang, iaitu DUN Penaga yang disandang PAS. Bercakap pada majlis sama, Ketua Pemuda Perikatan Nasional Negeri Zuzali Arifin mendakwa 55% orang Melayu di Pulau Pinang menyokong gabungan itu, manakala hanya 28% dan 15% menyokong Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dakwanya lagi memandangkan majoriti kaum Cina dan India di negeri itu menyokong Pakatan Harapan. Perikatan Nasional perlu bekerja lebih keras. Gabungan Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional membentuk kerajaan perpaduan menyebabkan orang Melayu dan Cina marah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa kemarahan itu tercetus kerana pada PRU15, pengundi Cina mengundi Pakatan Harapan kerana sama sekali tidak menyangka UMNO akan bersama DAP. Begitu juga katanya bagi orang Melayu yang memilih UMNO dan Barisan Nasional pada November lalu kerana sedikit pun tidak menduga DAP akan bersama dengan UMNO. Akibatnya antara sedar atau tidak, gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ini telah menimbulkan timbul situasi yang agak kritikal. Gabungan yang dianggap tidak secocok kerana telah menimbulkan pelbagai isu dan masalah. Antara masalah paling ketara ialah rundingan kerusi di 6 negeri yang dikatakan sudah dibuat tetapi belum selesai sehingga hari ini. Kerana apa? Kerana dalam Pakatan Harapan, antara partinya adalah DAP dan dalamnya ada pula gabungan Barisan Nasional yang dalam PN itu ada UMNO. Katanya pada Himpunan Pelancaran Jentera Pemuda PN di ICT Convention Centre ICCC. Turut hadir pengerusi Perikatan Nasional Selangor, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Ketua Pemuda Perikatan Nasional Fadli Syari dan bekas pengerusi Perhubungan UMNO Selangor Tan Sri Nur Omar. Menurut Muhyiddin, sepanjang lebih 50 tahun menjadi ahli dan pemimpin UMNO, tidak pernah dalam sejarah parti itu tiba-tiba boleh berpeluk dan bercium mulut dengan DAP. Saya pernah jadi ahli UMNO lebih daripada 50 tahun. Walaupun saya dipecat keluar, tidak pernah dalam sejarah kami dalam UMNO dulu mengatakan kami boleh bekerjasama dengan DAP. Kenapa? Kerana ideologinya berbeza. DAP tidak sokong dasar diperjuangkan oleh parti kita. Masalah hak istimewa, agama Islam, soal orang Melayu dan sebagainya memang tidak terlintas oleh saya. Satu hari UMNO akan bersama dengan Pakatan Harapan yang di dalamnya ada DAP. Sekarang ini mereka bukan saja tidur sebantal, mimpi lain-lain, tetapi telah berpeluk dan bercium mulut. Ini suatu perkara yang aneh dan luar biasa, ujarnya. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu mempertikaikan di mana slogan No Anwar No DAP dan apa sudah terjadi dengannya. Mengenai himpunan itu, beliau menjelaskan gelombang pelancaran jentera Perikatan Nasional hari ini memberi isyarat kemenangan besar akan berpihak kepada Perikatan Nasional. Menurut beliau, jentera pemuda Perikatan Nasional adalah barisan hadapan yang pastinya penting untuk menjadi benteng kuat dan kukuh bagi menempuhi badai gelombang di 6 negeri, terutamanya Selangor. Namun, Perikatan Nasional akan menempa satu sejarah perubahan besar yang pastinya akan membawa kesan kepada kerajaan pusat. Jelas beliau selepas 100 hari kerajaan perpaduan terbentuk, biasanya sudah ada satu perancangan yang jelas mengenai hala tuju masa depan yang hendak dibawa oleh Anwar. Tetapi dakwanya sudah lebih 6 bulan. Formula demi formula yang dianjurkan oleh Rafizi Ramli, langsung tidak ada satu kenyataan yang jelas mengenai apa yang hendak dilakukan mereka. Kerajaan hari ini boleh bercakap pelbagai perkara untuk meletakkan negara ini ke suatu situasi lebih baik, tetapi terbukti apa yang kita saksikan, tidak ada satupun kenyataan jelas perancangan yang hendak dilakukan. Kerajaan juga tidak menyatakan bagaimana cara hendak melaksanakan rencana apa yang telah pun dijanjikan dalam manifesto mereka dalam PRU lepas untuk dilaksanakan bagi kepentingan rakyat jelata. Saya pergi ke mana-mana di selatan, utara dan sekarang di Selangor. Rata-rata rakyat marah dengan kerajaan perpaduan. Rakyat mengakui berhadapan dengan satu keadaan yang cukup menderita, katanya.